Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wala 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, insya-Allah pada kali ini sama-sama kita akan membicarakan berkaitan dengan satu tajuk yang amat penting dalam kehidupan kita, iaitu berkaitan dengan surah Al-Fatihah dan solat harian kita. Dan insya-Allah pada hari ini kita akan membicarakan secara khususnya berkaitan dengan 55 kesalahan-kesalahan pembaca suratul Fatihah dalam solat dan perbetulannya. Dan untuk pengetahuan pendengar sekalian, insya-Allah saya akan membaca satu ayat demi satu ayat dan saya akan menyatakan kesalahan-kesalahan yang biasa berlaku dalam bacaan kita. Seterusnya kita akan sama-sama mendengar bagaimana bacaan yang tepat dan betul mengikut ilmu tajwid, sebagaimana yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Muzammil. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Warattilil Qur'ana tartila. Di mana Allah Subhanahu wa taala meminta kepada kita supaya membaca Al-Quran secara tartil. Secara tartil di sini bermaksud secara bertajwid. Maka bacaan Al-Fatihah khususnya di dalam solat kita hendaklah dibaca dengan mengikut tajwid yang betul dan tepat, dengan tujuan yang paling besarnya untuk mengesahkan solat kita dan seterusnya solat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, insya-Allah kita mengikuti ayat yang pertama di dalam suratul Fatihah. Di mana ayat pertama? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Di dalam ayat yang pertama ini boleh berlaku beberapa kesalahan. Yang paling ketaranya yang pertama sekali ialah apabila pembaca Al-Fatihah menukar bacaan ataupun sebutan huruf sin kepada huruf sad. Di antara contohnya ialah pembaca membaca bismillah, iaitu dengan cara menebalkan bacaan huruf sin. Kerana bacaan huruf sin mesti dibaca dengan nipis. Dan bila mana ditebalkan bacaan itu, dia akan bertukar kepada huruf sad. Maka dia menjadi satu kesalahan yang akan menyebabkan seseorang itu batal solatnya. Baiklah, kesalahan yang kedua yang ketara juga berlaku dalam ayat ini ialah bila mana pembaca menukar huruf ha kepada huruf ha. Bunyi bacaannya ialah Bismillahirrahmanirrahim. Sepatutnya para pembaca hendaklah membaca huruf ha dengan tepat, di mana bunyinya ialah Bismillahirrahmanirrahim. Kesalahan yang terakhirnya yang biasa berlaku dalam ayat yang pertama ialah bila mana pembaca mensukunkan huruf ha pada kalimah ar-rahim. Bacaan ini biasanya berlaku bila mana pembaca Al-Fatihah menekan bacaan huruf ha, kerana huruf ha adalah huruf yang lembut. Ya, maka bacaan tidak boleh ditekankan suara
bila mana kita menekankan suara, maka ha tadi akan diubah kepada huruf ha ataupun mensukunkan huruf ha. Baiklah, kesalahan yang terakhirnya dalam ayat yang pertama ialah bila mana pembaca Al-Quran tidak merapatkan dua bibir mulut secara ringan ketika berhenti pada sebutan huruf mim pada kalimah Ar-Rahim, di mana pembaca membaca dengan cara Bismillahirrahmanirrahim. Sepatutnya pembaca merapatkan dua bibir mulut sehingga bunyi sedikit dengung, ya, sekadar setengah harakat, iaitu bacaan yang betulnya Bismillahirrahmanirrahim. Maka untuk ulangan lagi sekali, saya membaca daripada awal ayat yang pertama ini untuk menunjukkan bacaan-bacaan yang betul, seterusnya membetulkan kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh pembaca Al-Quran pada tempat-tempat yang telah dimaklumkan tadi, iaitu Bismillahirrahmanirrahim. Penjelasannya ialah huruf sin itu mesti dibaca dengan nipis, kerana huruf sin ialah huruf yang bersifat dengan sifat istifal. Yang keduanya, huruf ha yang mesti dibaca dengan pertengahan halkum. Dan yang ketiganya ialah huruf mim, mesti merapatkan dua bibir mulut sehingga terdapat dengung setengah harakat. Maka saya ulang lagi sekali bacaan itu pada ayat yang pertama, Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, insya-Allah pada pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, seterusnya pada ayat yang pertama, satu perkara penting yang kita nak tekankan di sini ialah berkaitan dengan sabdu. Maka dengan kesempatan masa ini, saya bagi tahu secara umumnya bahawa daripada ayat yang pertama sehinggalah ayat yang ke-7 dalam suratul Fatihah terdapat 14 sabdu. Maka pada ayat yang pertama ini terdapat 3 sabdu, ia pada kalimah Allah, Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Mana-mana pembaca Al-Fatihah meninggalkan salah satu sabdu daripada 14 sabdu tadi, maka ianya boleh membawa kepada batalnya Fatihah. Dan insya-Allah kita terus kepada ayat yang kedua. Ayat yang kedua di mana bunyinya Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Kesalahan-kesalahan yang nyata yang berlaku ataupun yang biasa berlaku dalam ayat yang kedua ialah apabila pembaca Al-Fatihah membaca huruf lam dengan baris di atas, sedangkan ianya berbaris sukun pada kalimah alhamdu. Kesalahan ini termasuk kesalahan yang akan menyebabkan batalnya solat, di mana bunyi bacaan tersebut ialah alhamdulillah. Saya ulang lagi sekali, alhamdulillah, iaitu pembaca Fatihah membariskan lam yang bertanda sukun itu dengan baris di atas. Sepatutnya kalimah itu disebut dengan betul, iaitu bunyinya Alhamdulillah. Bagaimana cara membetulkan bacaan itu ialah huruf lam yang bertanda sukun mesti dibaca dengan tepi hujung lidah menekan ke gusi atas. Tepi hujung lidah ditekan ke gusi atas. Maka bunyi bacaan yang betulnya, ulangan lagi sekali, Alhamdulillah. Baiklah, kesalahan yang ketara juga yang berlaku dalam ayat yang kedua, iaitu apabila pembaca Al-Fatihah membaca huruf Ra yang berbaris di atas dengan bacaan tarqiq ataupun nipis pada kalimah Rabbi. Bunyi bacaan yang salah tersebut ialah Alhamdulillahi Rabbi. Biasanya pembaca akan membaca dengan ejaan RA.
Ya, maka bunyinya ialah Rabbi. Sepatutnya pembaca membaca dengan bacaan ra yang berbaris di atas dengan bacaan yang tebal. Bunyinya ialah Rabbi. Jadi saya ulang lagi sekali, bacaan yang salahnya ialah Alhamdulillahi Rabbi. Sepatutnya bacaan itu dibaca dengan Alhamdulillahi Rabbi. Kesalahan yang biasa berlaku juga apabila pembaca Al-Fatihah membaca makhraj huruf Ain dengan makhraj rongga hidung pada kalimah Alamin. Perkara ini biasanya berlaku apabila pembaca menekan suara atau bacaan dan sebutan huruf Ain. Ini kerana huruf tersebut adalah huruf yang sederhana. Maka apabila bacaan itu ditekan, maka makhraj asalnya, iaitu pertengahan halkum, maka pembaca akan membaca dengan rongga hidung. Bacaannya ialah Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Maka bila mana kita perhatikan bacaan itu, maka ianya menjadi kesalahan bila mana pembaca telah menukar bacaan kepada rongga hidung. Ya, bacaan pada kalimah ini yang tepat dan betulnya mengikut tajwid ialah Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Baiklah, seterusnya insya-Allah kita akan membicarakan kesalahan pada kalimah yang sama, iaitu pada huruf yang terakhir dalam ayat ini, iaitu huruf Nun. Kesalahan boleh berlaku apabila pembaca Al-Fatihah tidak mengangkat tepi hujung lidah ke langit-langit keras, kemudian menekan pada gusi gigi depan sebelah atas, ya, sehingga dengung sedikit apabila berhenti pada sebutan huruf Nun pada kalimah Al-Alamin. Saya baca dalam bentuk contoh yang salah ialah bila mana pembaca membaca dengan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ya, pembaca berhenti dengan sambil lewa sahaja, ya, tanpa memastikan lidah, tepi hujung lidah menekan ke gusi gigi depan sebelah atas. Ya, bacaan yang betulnya ialah Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Perkara yang mesti diperhatikan pada sebutan huruf Nun pada kalimah Al-Alamin, ya, saya ulang lagi sekali, ialah pastikan pembaca menekan tepi hujung lidah pada gusi gigi depan sebelah atas, kemudian pastikan berlakunya sedikit dengung sekadar setengah harakat. Saya baca daripada awal untuk ulangan lagi sekali daripada awal. Pertamanya ialah huruf Lam mesti dibaca dengan sukun yang jelas dengan cara tepi hujung lidah menekan pada gusi gigi depan sebelah atas. Yang kedua, huruf Ra yang berbaris di atas mesti dibaca dengan tebal. Dan yang ketiganya, huruf Ain mesti dibaca dengan pertengahan halkum. Dan yang terakhirnya, huruf Nun. Pastikan semasa membaca huruf Nun dan berhenti dengan huruf Nun, tepi hujung lidah menekan ke gusi gigi depan sebelah atas. Dan jangan turunkan lidah itu sehingga berlaku sedikit dengung sekadar setengah harakat. Dan itulah beberapa kesalahan dan pembetulan yang berlaku pada huruf pada ayat yang kedua daripada suratul Fatihah. Dan insya-Allah saya ulang lagi sekali bacaan yang betul supaya pendengar memerhatikan pembetulan-pembetulan yang kita lakukan pada ayat tersebut. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Baiklah, insya-Allah seterusnya sama-sama kita mengikuti kesalahan ataupun kesilapan yang berlaku pada ayat yang ketiga. Ayat yang ketiga sudah kita perjelaskan pada ayat yang pertama tadi. Cuma di sananya beberapa perkara yang perlu diingatkan. Di antaranya kesalahan yang boleh berlaku pada ayat yang ketiga ialah pada ketika mana pembaca Al-Fatihah meninggalkan sabdu yang keenam,
dan sabdu yang ketujuh. Sebagaimana yang saya suka ulang lagi sekali, bahawa keseluruhan sabdu ataupun tanda sabdu yang terdapat dalam surah Fatihah sebanyak 14. Dan sekiranya berlaku ataupun pembaca meninggalkan salah satu sabdu dengan sengaja pada kalimah-kalimah tersebut, boleh menyebabkan batalnya Al-Fatihah, dan sekiranya tidak dibetulkan dalam masa tersebut, boleh membawa kepada batalnya solat. Walaupun kalimah sabdu sudah terdapat dalam kalimah Ar-Rahmanir Rahim pada ayat yang pertama, akan tetapi Ar-Rahman Ar-Rahim pada ayat yang ketiga ini adalah sabdu yang keenam dan sabdu yang ketujuh. Maka bacaannya ialah Ar-Rahmanir Rahim. Ar-Rahmanir Rahim. Baiklah, insya-Allah seterusnya kita berpindah kepada ayat yang keempat. Ayat yang keempat di mana bunyinya ialah Maliki Yaumiddin. Baiklah, kesalahan yang ketara yang biasa berlaku kepada pembaca Al-Fatihah ialah dalam ayat yang keempat ini, apabila pembaca Al-Fatihah menambahkan syaddah ataupun menambahkan sabdu pada huruf mim. Perkara ini akan berlaku apabila pembaca membacanya dengan menekan suara ataupun sebutan huruf mim pada kalimah maliki. Contohnya ialah apabila pembaca menekan suara dari sudut bacaan seperti berikut, maliki, maliki. Ataupun kalau saya baca daripada awal, maka pembaca insya-Allah dapat mengesannya. Contoh saya bacanya ialah Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Malik. Apabila pembaca menekan seumpama yang saya baca tadi, kerana bermula daripada awal ayat, bila mana sampai kepada ayat yang keempat, biasanya pembaca akan menekan suara ataupun meninggikan suara, maka ketika itu dikira telah menambahkan sabdu ataupun dikira pembaca telah menukar sifat huruf mim, kerana huruf mim adalah huruf dalam kumpulan sederhana. Sesiapa yang menekan suara pada sebutan huruf mim, sama ada dia telah melakukan kesalahan menambah sabdu ataupun dia menukar sifat huruf. Maka saya harap kepada pendengar sekalian ataupun tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, supaya membaca huruf mim pada kalimah malik itu dengan bacaan yang sederhana, dengan cara membuka sedikit mulut, iaitu bacaannya ialah maliki, maliki. Baiklah, kesalahan yang seterusnya juga boleh berlaku apabila pembaca Al-Fatihah menambahkan sabdu pada huruf kaf. Di samping membacanya dengan menekan suara pada kalimah malik, iaitu kalimah yang sama. Saya bawa contoh bila mana pembaca membaca Maliki Yaumiddin. Maliki Yaumiddin. Contoh kalau kita berhenti Maliki, maka ketika itu seolah-olah pembaca telah menambahkan sabdu pada huruf kaf. Oleh yang demikian, bacaan yang tepat dan betulnya ialah pembaca hendaklah membaca huruf mim dengan sederhana sebutannya. Begitu pula pembaca hendaklah membaca dan menyebut huruf lam juga secara sederhana. Kerana kedua-dua huruf mim dan huruf lam itu berada pada kumpulan huruf sederhana, maka sebutannya mesti sebut secara sederhana dan jangan menekan suara. Maka tidak akan berlakulah kesalahan-kesalahan yang saya nyatakan tadi. Contohnya bacaan itu ialah Maliki, Maliki, iaitu sebutan huruf mim, huruf lam dan huruf kaf mesti disebut satu persatu, dengan jelas. Balah, dalam ayat yang keempat juga boleh berlaku kesalahan apabila pembaca Al-Fatihah membaca huruf waw, secara khususnya pada kalimah yaum dengan keras ataupun bacaan yang kuat, sedangkan huruf waw yang bertanda sukun
pada kalimah yaum hendaklah dibaca dengan lembut. Kerana sebagaimana yang kita telah maklumi bahawa huruf waw yang bertanda sukun dan sebelumnya berbaris di atas, maka waw tadi bersifat dengan lin, iaitu bersifat dengan lembut. Maka sekiranya pembaca membaca dengan suara yang keras, contohnya Maliki Yaumiddin, menekan suara pada kalimah yaum ataupun huruf waw, maka bacaan itu adalah bacaan yang salah. Bila bacaan yang betulnya ialah pembaca hendaklah membaca dengan suara yang lembut, Maliki Yaumiddin. Baiklah, itulah di antara beberapa contoh kesalahan yang berlaku pada huruf ataupun pada ayat keempat secara keseluruhannya. Dan dalam ayat yang keempat ini terdapat satu sabdu, iaitu sabdu yang ke-8 pada kalimah ad-din, yang mesti diperhatikan dan mesti dijaga dengan betul. Baiklah, alhamdulillah, insya-Allah seterusnya kita akan membicarakan ataupun kita akan berpindah kepada ayat yang kelima. Ayat yang kelima ini juga ada beberapa kesalahan yang ketara yang dilakukan oleh pembaca Al-Fatihah. Yang pertamanya ialah apabila pembaca Al-Fatihah meninggalkan syaddah ataupun tanda sabdu yang ke-9, ia pada kalimah iyyaka. Terutamanya bila mana pembaca Al-Fatihah membaca dalam solat yang dikatakan ataupun yang diistilahkan solat sirri, ya, solat yang dibaca secara perlahan, iaitu pada solat zuhur dan asar. Maka bila mana dibaca dalam solat zuhur dan asar, sudah tentu kita baca dalam bacaan yang perlahan. Maka di sinilah berlaku banyak kesilapan bila mana pembaca membaca dengan, contoh saya bawa, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ia meninggalkan sabdu yang ke-9 dan meninggalkan sabdu yang ke-10 pada kalimah iya yang kedua. Maka di sini kesalahan yang boleh membawa kepada batalnya Fatihah, dan sekiranya tidak dibetulkan dalam masa yang sama, boleh membawa kepada batalnya sembahyang, kerana bukan setakat kita telah mengubah tanda bacaan, bahkan telah mengubah maksud ayat yang pada asalnya iyyaka, hanya engkau yang aku sembah, tetapi telah menukar bila mana kita membuang ataupun tidak membaca kalimah ataupun tanda sabdu, maka ketika itu hanya mataharilah yang aku sembah. Maka suatu maksud yang telah mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala. Oleh demikian, ya, saya harap kepada pendengar dan tuan-tuan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, supaya benar-benar menjaga tanda sabdu yang berada pada kalimah iyyaka, iaitu kalimah yang pertama dan kalimah yang kedua. Lah, dalam ayat ini juga kesalahan yang ketara apabila pembaca Al-Fatihah menukar huruf ain kepada huruf hamzah. Umpamanya na'budu pada kalimah na'budu. Contoh bacaan yang saya tunjukkan ialah Iyyaka na'budu, Iyyaka na'budu. Ya, apabila pembaca membaca dengan kalimah ataupun bunyi yang sedemikian, artinya pembaca telah menukar ain kepada hamzah. Kerana bacaan yang tepat dan betulnya dengan huruf ain, iaitu huruf yang mesti dibaca dengan pertengahan halkum. Maka huruf yang pertengahan halkum ini akan berbunyi Iyyaka na'budu, Iyyaka na'budu. Tetapi contoh yang salah yang saya ulang lagi sekali ialah Iyyaka na'budu. Baiklah, seterusnya kesalahan yang ketara juga berlaku apabila pembaca Al-Fatihah menambahkan huruf hamzah di hadapan huruf waw dengan cara menekan suara sehingga bacaan menjadi wa. Ya, contohnya ialah Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Saya ulang lagi sekali, cuba pendengar perhatikan. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ianya boleh berlaku sekiranya pembaca membuka sedikit mulut, ya, sehinggakan bacaan itu dan
menekan suara, maka kalimah itu akan berubah kepada wa sehinggalah berubah kepada wa. Kerana di sini bila mana kita ingin membaca huruf waw, maka mesti merujuk kepada makhraj asalnya, iaitu dua bibir mulut dibulat, seterusnya dimuncungkan ke hadapan. Ya, saya ulang lagi sekali untuk perhatian. Cara membaca huruf waw dengan tepat dan betul mengikut ilmu tajwid, iaitu huruf waw mesti dibaca dengan dua bibir mulut dibulat dan dimuncungkan ke hadapan. Contohnya ialah Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, iaitu sebutannya bukan wa, iaitu wa. Saya ulang lagi sekali bacaan itu. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Baiklah, seterusnya, kesalahan yang seterusnya, apabila pembaca Al-Fatihah membaca ataupun menukar baris huruf ain kepada baris di atas pada kalimah nasta'in, sedangkan ianya berbaris di bawah. Perkara ini akan berlaku apabila pembaca meninggikan suara pada bacaan huruf ain. Contohnya Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ulangan lagi sekali. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Maka sekiranya kita perhatikan bacaan tersebut adalah bacaan yang salah kerana telah mengubah baris asal huruf ain yang berbaris di bawah kepada berbaris di atas. Kerana bacaan yang betul dan tepatnya ialah pembaca hendaklah menyebut dengan suara yang mendatar. Jangan meninggikan suara untuk memastikan bacaan itu dibaca dengan baris di bawah. Contoh bacaan yang betul ialah Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Saya ulang lagi sekali. Cuba perhatikan bacaan saya pada huruf ain, iaitu dibaca dengan suara yang mendatar, untuk memastikan ain itu ataupun huruf ain tersebut dibaca dengan baris di bawah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Baiklah, insya-Allah pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, kita berpindah kepada ayat yang ke-6. Di dalam ayat yang ke-6 ini beberapa kesalahan yang ketara, di antaranya ialah apabila pembaca Al-Fatihah menukar bacaan huruf ha kepada huruf ha pada kalimah ihdina. Kesalahan itu berlaku kerana telah mengubah makhraj. Baiklah, contohnya ialah bila mana pembaca membaca dengan bunyinya ihdinas siratal mustaqim. Maka bila mana kita perhatikan pembaca telah mengubah huruf ha yang sepatutnya dibaca dengan pangkal halkum, tetapi pembaca telah menukar huruf ha kepada huruf ha yang dibaca dengan pertengahan halkum. Bacaan yang salah, saya ulang lagi sekali, bila mana pembaca membaca dengan ihdinas siratal mustaqim. Baiklah, bacaan yang betulnya ialah ihdinas siratal mustaqim. Saya ulang lagi sekali, ihdinas siratal mustaqim. Dan satu perkara yang mesti diingatkan, ketika membaca huruf ha, atau biasanya disebut oleh guru-guru kita ialah ha simpul, iaitu mesti dibaca dengan beberapa sifat.
Yang pertamanya hamas, yang keduanya ialah rakhawah, iaitu bacaan mesti dibaca dengan lembut. Dan istifal, hak juga mesti dibaca dengan nipis. Dan sekiranya kita merujuk kepada kumpulan huruf, maka huruf ha adalah huruf berada dalam kumpulan yang sangat lemah. Para pendengar yang dirahmati Allah sekalian, di sinilah kebanyakan juga berlaku kesalahan bila mana pembaca-pembaca Fatihah selain daripada mereka menukarkan huruf ha kepada huruf ha, mereka juga telah membaca dengan menekan suara. Maka bila mana pembaca membaca dengan menekan suara, bererti mereka telah mengubah huruf ha yang asalnya bersifat lembut, yang berada pada kumpulan yang sangat lemah kepada kumpulan yang kuat. Contoh bacaan yang biasa berlaku ialah bila mana pembaca menekan dengan suara yang keras, iaitu ihdinas siratal mustaqim. Saya ulang lagi sekali, ihdinas siratal mustaqim. Maka sepatutnya mesti dibaca iaitu ihdinas siratal mustaqim. Baiklah, seterusnya dalam ayat yang ke-6 ini kita akan bertemu dengan sabdu yang ke-11 pada huruf sad. Maka diharap pada pendengar dan tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, jangan meninggalkan sabdu tersebut kerana dia salah satu daripada 14 sabdu yang kita telah maklumkan sekejap tadi. Baiklah, kesalahan yang seterusnya iaitu apabila pembaca Al-Fatihah menukar bacaan ataupun sebutan huruf sad kepada huruf sin pada kalimah as-sirata. Kesalahan itu berlaku kerana telah mengubah makhraj, dan dalam masa yang sama juga berlaku apabila pembaca menukar ataupun meninggalkan sifat isti'la yang terdapat pada huruf sad. Sifat isti'la iaitu sifat yang mesti dibaca dengan tebal. Apabila pembaca menukar kalimah sad, huruf sad kepada huruf sin, artinya telah menukar sifat huruf sad daripada bacaan yang tebal kepada bacaan yang nipis. Maka kesalahan ini adalah kesalahan yang berlaku pada dua perkara. Yang pertama makhraj, yang keduanya sifat. Yang kedua-dua itu boleh menyebabkan batalnya bacaan ayat ini ataupun surah ini, dan seterusnya menyebabkan batalnya solat. Saya bawa contoh ialah bila mana pembaca membaca ihdinas sirata, ihdinas sirata, iaitu huruf sad disebut dengan bacaan yang nipis. Maka walaupun pembaca mengatakan dia telah membaca dengan huruf sad, tetapi bila mana kita mendengar bacaan itu dibaca dengan nipis, artinya telah dibaca dengan huruf sin. Maka bacaan yang betul dan tepatnya ialah ihdinas sirata, iaitu huruf sad mesti dibaca dengan tebal. Dan tebal yang berlaku pada huruf sad ini ialah tebal yang sederhana. Kerana huruf sad ialah salah satu daripada huruf isti'la yang berbaris di bawah, maka bacaannya ialah bacaan yang kurang kuat. Ya, sebutan tebalnya ialah kurang kuat ataupun sebutan yang sederhana. Baiklah, seterusnya kesalahan yang ketara juga apabila pembaca membaca huruf ra pada kalimah as-sirata dengan bacaan yang nipis. Di sini biasanya kita mendengar pembaca membaca dengan cara ihdinas sirata, ihdinas sirata. Ya, sama sebagaimana yang saya nyatakan pada kalimah Rabbi, ya, pada ayat yang kedua tadi, iaitu kebanyakannya membaca dengan ra, bukan dengan ra. Ya, dan ra sekali lagi diberi ingatan, bacaannya mesti dibaca dengan tebal, dan tebal adalah sederhana kerana huruf ra dalam kumpulan huruf sederhana. Baiklah, seterusnya kesalahan yang ketara juga yang berlaku dalam kalimah yang sama apabila pembaca Al-Fatihah membaca huruf ta yang berbaris di atas dengan bacaan yang nipis.
Ya, kesalahan ini ialah pembaca telah meninggalkan, iaitu sifat yang sama yang kita nyatakan pada huruf sad, iaitu sifat isti'la. Contoh bacaannya bila mana pembaca membaca dengan ihdinas siratal mustaqim. Ya, cuba pendengar perhatikan bacaan saya, iaitu bacaan yang salah yang biasa dilakukan ialah apabila dibaca dengan ta, iaitu dengan ta. Sepatutnya sebutannya adalah ta. Tetapi bila mana pembaca membaca dengan bacaan ihdinas sirata, ya, maka dia boleh berlaku kesalahan yang nyata. Ya, kesalahan ataupun bacaan yang betulnya ialah ihdinas sirata, ihdinas sirata. Sebutan yang betul ialah sebutan bila mana hujung lidah menekan ke gusi atas. Ya, huruf ta hendaklah dinyatakan ataupun disebut dengan hujung lidah menekan ke gusi atas. Dalam masa yang sama, para pendengar hendaklah memerhatikan ataupun mengingati bahawa huruf ta juga salah satu daripada huruf isti'la yang mesti dibaca dengan bacaan yang tebal. Terutamanya pula huruf ta yang berbaris di atas, maka ketebalannya berada pada peringkat yang kedua, iaitu sangat kuat tebalnya. Maka bacaan yang betul dan tepat, sila perhatikan, ihdinas siratal mustaqim. Ulangan, ihdinas siratal mustaqim. Baiklah, seterusnya kita berpindah kepada kalimah yang terakhir dalam ayat ini, iaitu kalimah al-mustaqim. Kesalahan ini juga boleh berlaku sebagaimana kesalahan sebelum ini, dan biasanya dilakukan oleh kebanyakan pembaca Fatihah, membaca huruf sin dengan tebal. Ya, bila mana huruf sin pada kalimah al-mustaqim dibaca dengan tebal, maka dengan sendirinya dia telah mengubah huruf sin kepada huruf sad. Perkara ini terlalu mudah berlaku kerana dari segi makhrajnya huruf sin dan huruf sad adalah sama. Ya, huruf sin dan huruf sad adalah sama makhraj, iaitu hujung lidah menekan ke belakang gigi gunting bawah. Ya, huruf sad menekan ke belakang gigi gunting bawah. Maka bagaimana membezakannya? Iaitu mesti dibezakan pada sifat. Huruf sad mesti dibaca dengan tebal dan huruf sin mesti dibaca dengan nipis. Maka pada kalimah al-mustaqim mesti dipastikan baca dengan nipis. Iaitu saya bawa contoh, ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Baiklah, kesalahan yang seterusnya, apabila pembaca Al-Fatihah menukar bacaan huruf qaf, ia kepada huruf kaf pada kalimah yang sama, iaitu kalimah al-mustaqim. Kesalahan ini berlaku kerana telah mengubah makhraj. Ini kerana makhrajnya adalah berdekatan. Baiklah, contohnya huruf qaf makhrajnya ialah pangkal lidah. Adapun huruf kaf makhrajnya ialah pangkal daun lidah. Dan sekiranya pembaca membaca, ya, seumpama yang saya baca ini, iaitu kesalahannya ialah ihdinas siratal mustaqim, maka dengan sendirinya telah mengubah huruf qaf kepada huruf kaf. Maka bacaan yang betulnya ialah ihdinas siratal mustaqim. Baiklah, seterusnya kita akan berpindah kepada ayat yang ketujuh. Ya, ayat yang ketujuh. Dalam ayat ini, kesalahan yang ketara yang biasanya berlaku, ya, kesalahan yang hampir sama juga. Pembaca hendaklah memastikan huruf sad pada kalimah sirata mesti disebut dengan huruf sin, iaitu dengan cara menipiskan bacaan. Dan sekiranya bacaan dibaca dengan tebal, maka dia menjadi satu kesalahan. Baiklah, yang kedua juga ialah berkaitan dengan huruf ra. Mesti dipastikan bacaan itu dengan bacaan yang tebal tetapi dengan sederhana. Dan juga kesalahan yang berlaku juga sebagaimana yang pada kalimah yang kita dah jelaskan, iaitu pada huruf ta mesti dibaca dengan
sangat kuat tebal. Baiklah, satu perkara yang biasa juga berlaku kesalahannya, dan inilah antara kesalahan yang banyak berlaku dalam masyarakat kita pada hari ini, ia apabila pembaca Al-Fatihah membaca ataupun menukar huruf zal ia kepada huruf zai pada kalimah allazina. Ya, kesalahan ini disebabkan pembaca telah menukar makhraj huruf dan meninggalkan sifat huruf. Ya, contoh bacaannya yang salah ialah siratal lazina an'amta alaihim. Mudah sahaja untuk kita kesan kesalahan di sini ialah apabila pembaca tidak membaca huruf zal dengan mengeluarkan sedikit hujung lidah di antara gigi atas dengan gigi bawah, maka sudah pastilah pembaca telah melakukan kesalahan. Saya ulang, sekiranya bacaan huruf zal tidak dibaca dengan cara mengeluarkan hujung lidah berada di antara gigi atas dengan gigi bawah, maka sudah pastilah pembaca telah membaca huruf zal itu dengan huruf zai. Kerana huruf zai iaitu huruf yang tidak dikeluarkan hujung lidah, bahkan menekan ke belakang gigi guting bawah. Baiklah, kesalahan yang seterusnya berlaku dalam ayat ini apabila pembaca Al-Fatihah meninggalkan hukum bacaan izhar halqi dan izhar syafawi pada kalimah an'amta. Kesalahan tersebut termasuk dalam kesalahan yang tersembunyi dan tidak membawa kepada batal solat. Akan tetapi bacaan yang makruh hukumnya, iaitu bila mana pembaca membaca dengan siratal ladzina an'amta, tidak dibaca dengan hukum izhar. Apa makna izhar? Iaitu bacaan dengan jelas dan nyata. Dan di sana terdapat dua bacaan yang mesti dijelaskan. Yang pertama pada huruf nun, yang keduanya pada huruf mim. Bagaimana nak menjelaskan bacaan itu? Huruf nun pastikan tepi hujung lidah menekan ke gusi gigi depan sebelah atas. Huruf mim mesti dipastikan dua bibir mulut dirapatkan secara ringan, iaitu dua bibir mulut dirapatkan secara ringan. Bacaannya ialah an'amta, an'amta. Baiklah, kesalahannya seterusnya apabila pembaca Al-Fatihah membaca kalimah an'amta dengan menukar ain kepada huruf alif. Contohnya bacaan siratal ladzina an'amta, an'amta. Dua-dua huruf itu dibaca dengan alif. Sepatutnya bacaan yang pertama mesti dibaca dengan alif, yang keduanya dibaca dengan ain. Bacaan yang betulnya ialah siratal ladzina an'amta, siratal ladzina an'amta. Baiklah, seterusnya kesalahan juga boleh berlaku apabila pembaca Al-Fatihah menekan atau mengeraskan suara ketika mana membaca ataupun menyebut huruf ya pada kalimah alaihim. Ya, sebagaimana kita jelaskan bahawa huruf ya salah satu daripada huruf yang bersifat dengan lin, iaitu mesti dibaca dengan lembut. Bacaan akan dikira salah bila mana pembaca membaca dengan cara siratal ladzina an'amta alaihim, yang menekan pada kalimah alaihim. Sepatutnya bacaan yang betul dibaca dengan lembut, alaihim. Baiklah, seterusnya pembaca juga melakukan kesalahan pada kalimah huruf ha, yang sebagaimana yang telah saya nyatakan, untuk memastikan tidak berlaku pada ayat ini, bacaan yang salah bila mana pembaca menekan suara pada dua kalimah alaihim dengan bacaan yang keras. Saya bawa contoh bacaan yang salah. Siratal ladzina an'amta alaihim. Itu bacaan pertama. Kesalahan yang kedua, ghairil maghdubi alaihim. Maka dua-dua itu dikira kesalahan kerana telah menekar dan mengubah, menekan dan mengubah sifat huruf ha kepada sifat yang kuat, sedangkan huruf ha adalah dalam kumpulan huruf yang sangat lemah.
Maka bacaan yang betulnya ialah siratal ladzina an'amta alaihim. Ya, sama juga dengan kalimah yang kedua, mesti dibaca dengan sangat lemah. Ghairil maghdubi alaihim. Baiklah, kesalahan yang seterusnya, apabila pembaca Al-Fatihah membaca huruf ghain yang berbaris di atas dengan bacaan nipis pada kalimah ghairi. Kesalahan ini berlaku kerana huruf ghain adalah salah satu daripada huruf isti'la yang mesti dibaca dengan tebal. Contoh apabila pembaca membaca dengan nipis, iaitu siratal ladzina an'amta alaihim ghairi. Hanya dibaca kalimah itu ghairi, tidak dibaca dengan ghairi. Maka di sana berlaku kesalahan, iaitu bila mana pembaca membaca dengan nipis pada huruf ghain. Baiklah, seterusnya apabila pembaca Al-Fatihah yang meninggalkan sabdu yang ke-13 pada kalimah ad-dallin, ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Bila mana pembaca membaca waladdallin, waladdallin, sepatutnya dibaca waladdallin. Baiklah, kesalahan yang berlaku juga bila mana dibaca oleh pembaca Al-Fatihah, iaitu apabila pembaca Al-Fatihah meninggalkan sifat istitalah, sifat istitalah pada huruf dhad. Sifat istitalah bermaksud sifat memanjang. Contohnya, bila mana pembaca Al-Fatihah membaca kalimah ad-dallin, khususnya ketika mana menyebut kalimah dhad dengan bacaan sedemikian, iaitu waladdallin. Cuba pendengar perhatikan apa yang saya baca, iaitu bacaan yang terus, tanpa menyebut sifat huruf dhad, iaitu sifat memanjang yang dinyatakan dalam ilmu tajwidnya, iaitu sifat istitalah. Contoh bacaan yang salah, saya ulang lagi sekali, waladdallin. Bacaan yang betulnya ialah waladdallin, waladdallin. Kalau pendengar memerhatikan, seolah-olah, saya menyatakan seolah-olah bunyi seumpama berhenti, tetapi dia bukan berhenti, tetapi dia dikatakan sifat istitalah. Yang terakhirnya, kesalahan berlaku di sininya ialah apabila pembaca menekan bacaan perpindahan daripada dhallin dengan tekanan suara yang kuat, maka di sana dia melakukan kesalahan yang jelas. Contohnya waladdallin, maka di situ dikira bacaan yang salah kerana telah menekan dengan tekanan yang kuat, berarti telah menambahkan sabdu ataupun huruf pada kalimah ad-dallin. Maka bacaan yang betulnya ialah waladdallin. Baiklah, saya baca daripada awal. Daripada awal pada ayat yang ke-7 ini, bacaan yang betulnya ialah siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Baiklah, saya harap kepada pendengar yang dirahmati Allah sekalian telah dapat mengesan contoh-contoh yang ketara yang kita nyatakan dalam buku 55 kesalahan-kesalahan pembaca surah Al-Fatihah dalam solat dan pembetulannya. Untuk mengetahui perkara yang lebih detail, maka
diminta kepada tuan-tuan dan puan-puan merujuk kepada buku yang telah kita nyatakan di sini untuk memastikan ilmu yang kita dapat itu dengan jelas dan sebagaimana yang telah saya nyatakan kesalahan-kesalahan yang ketara yang berlaku dalam bacaan-bacaan Fatihah. Dan insya-Allah sama-sama kita mengikuti bacaan daripada awal ayat sehinggalah kepada akhir ayat dengan bacaan yang jelas dan tepat mengikut ilmu tajwid. Moga-moga sembahyang kita semakin hari semakin sempurna dengan bacaan kita semakin hari semakin sempurna. Baiklah, saya harap tuan-tuan pendengar yang dirahmati Allah sekalian memerhatikan bacaan dengan tepat dan jelas sebagaimana yang saya bacakan insya-Allah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Baiklah, saya baca dalam bacaan bentuk yang kedua kepada tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, para pendengar sekalian, iaitu bacaan daripada awal ayat sehinggalah kepada akhir ayat dengan bacaan bentuk yang kedua. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Baiklah tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, itulah beberapa contoh kesalahan dan pembetulan yang insya-Allah sama-sama kita pelajari dengan ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Moga-moga pengajian dan ilmu yang kita belajar ini diberkati dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan seterusnya, moga-moga Allah menerima bacaan Al-Fatihah kita dan seterusnya menerima solat kita, kerana tidak ada sesuatu yang paling penting dalam hidup kita ini bila mana tiang kepada agama kita, iaitu solat, diterima dan diredai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan saya berharap dengan sekadar usaha yang sedikit ini, sama-sama kita berdoa kepada Allah supaya Allah merahmati dan meredai kita semua. Dan sekiranya di sana terdapat kesalahan-kesalahan, maka diharap kepada pendengar yang dirahmati Allah sekalian memberi teguran yang membina kepada kita semua dengan niat tidak ada lain untuk mencari redha Allah dan rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Dengan demikian kita bertemu lagi pada sesi yang lain insya-Allah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.